Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, berjumpa lagi kepada semua anak-anak murid saya yang ketika ini berada di rumah, stay at home. Hari ini kita teruskan lagi perkongsian kita dengan tajuk teknologi dan binaan. Okey, pertama sekali bagi permulaan ini, cikgu nak kongsikan kepada anda semua bahawa semua bentuk dan objek yang berada di sekeliling kita adalah terdiri daripada bentuk-bentuk tertentu. Objek-objek berbentuk asas. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objek yang biasa kita temui. Okey, yang pertama, ini. Ini apa dia? Bentuk apa? Ya. Ini adalah silinder. Okey, yang kedua, ini. Ya, betul. Ini adalah bentuk kuboid. Okey, seterusnya ini bentuk silinder. Ini yang popular. Okey, ini adalah bentuk piramid. Okey, ini satu lagi bentuk yang sangat istimewa. Cone, betul. Aiskrim cornetto. Dan ini hemisfera. Hemisfera. Dan akhir sekali ialah bentuk kubus. Okey, jadi ada 7 bentuk kesemuanya. Bentuk-bentuk tadilah yang digunakan untuk membuat binaan dan bangunan. Okey, contohnya seperti masjid yang terdiri daripada bentuk-bentuk asas seperti hemisfera sebagai kubahnya, begitu juga silinder, kuboid dan sfera. Okey, kita teruskan dengan perkongsian tentang kestabilan dan kekuatan sesuatu objek dan binaan. Kestabilan objek adalah ditarifkan sebagai keupayaan sesuatu objek atau struktur untuk kembali ke keadaan asal apabila diganggu. Okey, kestabilan objek atau binaan dipengaruhi oleh 2. Yang pertama, ketinggian, yang kedua, luas tapak. Ada 2 ya. Pertama ketinggian dan kedua luas tapak. Ketinggian objek, apabila suatu objek itu lebih tinggi, maka dia lebih mudah untuk kurang stabil. Maknanya ia lebih mudah untuk tumbang. Dan yang seterusnya, objek yang mempunyai graviti rendah akan lebih stabil. Apa dia graviti rendah? Graviti rendah iaitu mempunyai ketinggian daripada muka bumi rendah. Okey, seterusnya, semakin rendah pusat graviti sesuatu objek atau binaan, semakin stabil objek tersebut. Yang kedua tadi ialah luas tapak. Luas tapak sangat mempengaruhi kestabilan binaan dan objek. Objek yang mempunyai luas tapak yang besar lebih stabil berbanding objek yang mempunyai luas tapak kecil ataupun sempit. Semakin besar tapak sesuatu objek, maka semakin stabil objek tersebut. Contohnya,
saya nak lontarkan satu soalan. Mana yang lebih stabil di antara dua haiwan ini? Gajah ataupun zirafah? Okey, berikan komen di bawah. Mana yang lebih stabil antara dua haiwan ini? Gajah ataupun zirafah? Tadi kita bercerita tentang kestabilan objek. Sekarang kita teruskan dengan kekuatan objek dan binaan. Kekuatan objek dan bahan binaan disebabkan dua faktor juga. Faktor yang pertama, jenis binaan, dan faktor yang kedua, bentuk struktur. Okey, kita bincang tentang jenis binaan yang digunakan. Maknanya kekuatan binaan bergantung kepada jenis binaan yang digunakan. Konkrit lebih kuat daripada kayu. Dan besi lebih kuat berbanding kayu. Okay, itu adalah yang menunjukkan bahawa jenis binaan adalah faktor kekuatan sesuatu binaan ataupun objek. Okay, yang kedua tadi ialah bentuk struktur. Bentuk struktur. Bentuk struktur melengkung lebih kuat berbanding bentuk mendatar. Contohnya ialah jambatan. Sebab itu jambatan dibuat dalam bentuk melengkung. Bentuk ataupun struktur melengkung lebih kuat berbanding struktur mendatar. Kubah hemisfera, hemisfera ialah separuh bulatan. Kubah hemisfera lebih kuat berbanding bentuk silinder. Okey, kesimpulan untuk perkongsian pada hari ini tentang kestabilan dan kekuatan objek binaan. Ingat ya murid-murid saya, kesimpulannya kekuatan dan kestabilan objek binaan. Kestabilan objek binaan adalah disebabkan dua faktor. Yang pertama, ketinggian, dan yang kedua, luas tapak. Kekuatan binaan juga adalah disebabkan oleh dua faktor juga. Satu, jenis binaan, dan yang kedua, bentuk struktur. Diharap anak-anak murid saya yang berada di rumah hari ini dapat memahami konsep tentang binaan untuk topik teknologi dan kehidupan lestari. Kalau tak faham, kalau tak berapa faham, ulang balik video ini supaya anda boleh lebih memahami, dan jangan lupa bantu saya like dan subscribe channel ini. Jumpa lagi. Bye.